Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Isra, yang muka surat 291 ayat yang ke-87 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rahmatan
من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا
كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
dan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin muslimin dan muslimat yang budiman dan beriman, sama-samalah kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Fattah, yang membuka pintu hati manusia, agar dibukanya pintu hati kita berterusan supaya kita mendapat hidayah dan istiqamah dengan Islam. Allah yang bersifat Ar-Raziq, yang maha memberi rezeki kepada hamba-Nya, doakan agar Allah mengatur lalu lintas rezeki kita supaya apa? Kita dikayakan oleh Allah Azza wa Jalla, rezeki kekayaan keuangan, rezeki kekayaan harta, rezeki kekayaan petunjuk dan hidayah, rezeki kekayaan sahabat-sahabat, rezeki kekayaan pandangan-pandangan yang baik yang boleh menjadikan kita sukses di masa mendatang. Marilah sama-sama kita mulakan kajian Asma'ul Husna pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin muslimin dan muslimat yang budiman dan beriman, pada pagi ini kita meneruskan perbincangan kita
Allah yang bersifat al-adal. Seperti biasa, Ustaz ingatkan tuan-puan untuk supaya tidak lupa agar share, viral dan like akan program ini kepada seramai mungkin sahabat-sahabat yang lain, memberikan bintang star, infak kepada pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz, dan juga kepada tuan-puan yang ingin mendaftar kemasukan anak sama ada ke tingkatan 1 ataupun kepada Fasrat SPM tingkatan 4 ataupun kepada program menghafaz Al-Quran secara online, bolehlah membuat permohonan dengan merujuk kepada nombor yang tertera ataupun menghubungi Tahfiz Madinatul Huffaz. Kepada tuan-puan yang ingin ke Jepun, Kembara Rohani bertemakan kajian Asmaul Husna melalui Tafakur Alam pun sama, pendaftaran masih dibuka. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz fasa yang ketiga kita akan mulakan biiznillah pada sekitar bulan 2 tahun depan, setelah mana kita berjaya melunaskan peringkat pertama, iaitulah membayar tanah untuk tujuan pembangunan. Maka infak tuan-puan, saudara dan saudari sangat dialu-alukan untuk ladang amal kita semua, insya-Allah. Baik, Ustaz telah menjanjikan baru-baru ini pada siri yang lepas, perbincangan terakhir Asmaul Husna, Allah yang bersifat Al-Adal, yang maha adil. Iaitu, ini persoalan dia. Di manakah letaknya keadilan Allah? Kenapa pula soalan ini ditimbulkan? Baik, Ustaz akan ambil contoh begini ya. Katakanlah kita ambil contoh Abu Jahal dan Abu Bakar. Nah, sama-sama hidup di zaman Nabi, sama-sama mengenali Nabi, tapi seorang ini beriman, Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat karib Nabi, manakala Abu Jahal sangat-sangat kufur, membenci Nabi, dan otak Abu Jahal ni siang malam pagi petang fikir nak bunuh Nabi. Biarpun akhirnya dia yang terbunuh di medan peperangan Badar. Baik. Soalan timbul ialah pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan. Di antara ciri kesempurnaan Allah itu ialah ilmu Allah Azza wa Jalla meliputi yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Kita manusia ni paling tinggi tahu peristiwa yang telah berlaku, itu pun bukan semua, banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lampau, yang lama-lama sangat tak tahu pun sebab tidak ada knowledge dibentangkan kepada kita. Yang kedua, paling tinggi kita tahu peristiwa yang sedang berlaku. Oh, dah berlaku depan mata, tahulah. Yang ketiga, peristiwa yang akan berlaku sekadar andaian. Kok ditanya kenapa dah kita sebagai manusia tak boleh jadi Tuhan? Sebab inilah kelemahan kita. Selain daripada kelemahan-kelemahan yang lain, tak tahu. Ilmu yang telah berlaku pun terbatas, yang sedang berlaku pun terbatas, yang akan berlaku lagi tak tahu. Berbeza dengan Allah Azza wa Jalla. Ibarat kata, nak mudah bahasanya ialah ilmu Allah ni semacam segala-galanya berada setepek kat dinding. Okey, yang telah berlaku pun Allah tahu, yang sedang berlaku pun Allah tahu, yang akan berlaku pun Allah tahu. Bahkan kejadian itu pun Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Baik, satu poin. Poin yang kedua ialah, termasuklah ilmu Allah ini, hujung jatuhnya Abu Bakar akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu ke tidak sejak azali? Tahu. Hujung jatuhnya Abu Bakar akan masuk syurga, berimannya Abu Bakar itu, apakah Allah tahu sejak azali? Tahu. Maka masuk syurgalah Abu Bakar di bawah pengetahuan Allah.
dan faham. Al-Qisah pula pada Abu Jahal. Abu Jahal tetap engkar dan kufur. Dalam konteks ilmu Allah sejak azali, apakah Allah tidak tahu? Kalau kita kata Allah tak tahu, itu lemah. Na'udzubillahi min zalik. Itu sama macam kita manusia. Na'udzubillahi min zalik. Justru min babil adab, bahkan itu realitinya Allah tahu tu. Allah tahu sejak azali lagi bahawasanya Abu Jahal sentiasa menentang Nabi forever sampai mati. Baik, ekoran daripada penentangan Abu Jahal kepada Nabi, maka itu menjadi sebab musabab kepada dimurkai oleh Allah. Allah tahu tak sejak azali? Allah tahu. Hujung daripada murka Allah itu membawa kepada Abu Jahal masuk neraka. Allah tahu tak sejak azali? Allah tahu. Kalau Allah pun tak tahu, na'udzubillah min dzalik, buat apa jadi Allah? Yang Allah boleh jadi Allah dan kita tak boleh jadi Allah, itu perumpamaan yang paling mudah, ialah kerana Allah Ta'ala maha mengetahui peristiwa yang telah sedang dan akan berlaku, dan kita yang tak boleh jadi Allah, banyak sebab, antaranya ialah kerana kita tak tahu peristiwa yang akan berlaku. Baik, sampai ke garis ini, Ustaz yakin tuan-puan masih faham. Maka timbul soalan, macam tak adil lah Ustaz, unfair lah Ustaz. Apa yang tidak adil? Tidak adil Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mengetahui sejak azali bahawa bahawasanya Abu Jahal tak beriman, Abu Jahal mati kufur, Abu Jahal masuk neraka. Dah tahu dah begitu rupa, kenapalah Allah Azza wa Jalla tidak mengubah qadar takdir Abu Jahal supaya beriman macam Abu Bakar? Adil bagi Allah memasukkan Abu Bakar ke dalam syurga di berimannya Abu Bakar. Tetapi macam tidak adil Allah Azza wa Jalla memasukkan Abu Jahal ke dalam neraka, sedangkan Allah boleh mengubah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui sejak azali bahawa Abu Jahal tak akan beriman. So, kenapa Allah Azza wa Jalla tidak ubah pada takdir Abu Jahal jadi beriman? Maka, di mana keadilan Allah? Mana keadilan Allah yang kita belajar pada Asma'ul Husna? Confused inilah tuan-tuan dan puan-puan menjadikan sebahagian di kalangan orang Islam kebingungan. Bicara tentang keadilan Allah, tapi bila tiba kepada perbincangan yang saya sebut ini, mulalah kebingungan. Maka nak tak nak, mari kita cuba selesaikan pada pagi ini. Okey, saya cuba tarik dulu. Okey, Ustaz kemukakan di sini 3 poin supaya tuan-puan jelas ya. Bercakap tentang di manakah letaknya keadilan Allah. Poin pertama Ustaz ialah Allah mengetahui setiap sesuatu sejak azali. Faham ke tak faham? Faham. Dan inilah yang membezakan di antara manusia kita dengan Allah Azza wa Jalla selain daripada segala-galanya berbeza. Allah mengetahui setiap sesuatu sejak azali. Dalam konteks yang kita belajar pada pagi ini, Allah mengetahui sejak azali akan Fir'aun tak akan beriman dengan Nabi Musa AS. Mengetahui akan Abu Jahal tak akan beriman dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tahu sejak azali lagi di mana hujung jatuhnya Abu Jahal mati kafir. Penting kita kunci perkara ini supaya nak menggambarkan ilmu Allah Azza wa Jalla ini komprehensif, menyeluruh. Di situlah kita rasa puas hati ilmu Allah Azza wa Jalla ini maha mengetahui akan segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ni Ustaz nak bercakap ni dengan bahasa mudah ni, bahasa orang awam. Ustaz elak daripada perbincangan falsafah dan mantik. Ustaz bercakap dengan bahasa orang awam supaya tuan-puan terus boleh makan. Tu dia, tak payah nak kata goreng dulu, nak kena kaji dulu. Ustaz bagi dah masak ni. Poin kedua Ustaz apa dia? Poin kedua, manusia diberi peluang untuk berikhtiar.
Manusia diberi peluang untuk berikhtiar. Apa dia? Abu Bakar diberi peluang untuk berikhtiar untuk menjadi orang yang beriman. Abu Jahal juga diberi peluang untuk berikhtiar untuk menjadi orang yang beriman. Tapi apakan daya, di pihak Abu Bakar, memang Abu Bakar berikhtiar untuk menjadi orang yang beriman dan beriman sungguh. Compare dengan Abu Jahal, di saat Allah memberikan hak kepada Abu Jahal untuk berikhtiar mencari sinaran hidayah, tetapi dia tidak berikhtiar ke arah itu. Dan hak ikhtiar itu adalah hak yang diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya. Apakah hujung jatuhnya Allah tak tahu bahawa nasib ikhtiar masing-masing akan membawa kepada Abu Bakar masuk syurga dan tak berikhtiarnya Abu Jahal membawa pada neraka? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tetapi poinnya ialah Allah Azza wa Jalla menghukumkan seseorang itu bukan berdasarkan kepada ilmu Allah, tetapi kepada ikhtiar yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Baik. Maka, poin ketiga, Allah redha dengan kebaikan dan murka dengan maksiat yang dilakukan. Allah redha dengan ikhtiar baik yang cuba dibuat oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar buat sungguh apa dia? Mencari hidayah. Akhir sekali hujung jatuhnya Abu Bakar peluk Islam. Allah redha ataupun tidak? Allah redha. Compare dengan Abu Jahal, di mana dia tidak berusaha untuk mencari hidayah, tetapi lebih fastahabbul a'ma 'anil huda, mencari kesesatan daripada hidayah, maka itu namanya maksiat dan Allah Azza wa Jalla tidak redha. Maka hak berikhtiar itulah yang menjustifikasikan seseorang itu masuk syurga atau masuk neraka, bukannya ilmu Allah Azza wa Jalla, hatta biarpun ikhtiar itu juga di bawah ruang lingkup ilmu Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin tuan-puan agak sedikit kebingungan lagi kan? Ustaz, jelas tak jelas lah Ustaz, faham tak faham lah Ustaz, bela tak bela lah Ustaz. Baik, nah sekarang Ustaz buat satu perumpamaan. Perumpamaan guru menilai pelajar. Dengar baik-baik. Kita ni tuan-puan, kalau ada masa tertentu, kalau kita direct to the point, kita tak faham, maka perlu kepada perumpamaan. Perumpamaan itu tujuannya litaqribiz zihni, untuk mendekatkan kita dengan satu kefahaman. Maka tuan-puan, sekarang Ustaz akan terjemahkan perbincangan ini dalam bentuk perumpamaan. Contohnya begini. Nah, ini ada seorang guru yang berbaju biru, pakai pakaian lengkap baju Melayu. Kita namakan saja dulu, ini namanya Cikgu Osman. Okey, ini namanya Cikgu Osman. Mana ada ni? Sekejap sorry ya. Okay. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Cikgu Osman ini dia mengajar pelajar darjah 3. Okey, ini kelas darjah 3 lah kita kata. Dalam kelas ini ada 30 orang pelajar. Baik. Oleh kerana Cikgu Osman ini mengajar bahasa Malaysia daripada awal tahun sampai ke akhir tahun, 30 orang pelajar ni semua dalam poket Cikgu Osman. Cikgu Osman telah membahagikan pelajar ni kepada 3 kategori. Pelajar cemerlang, pelajar sederhana, pelajar malas. Dan mendapati ada 10 orang pelajar cemerlang, 10 orang pelajar sederhana, 10 orang pelajar malas. Yang cemerlang ni Masya Allah beri homework buat. Pelajar yang malas ni beri homework gagal, beri homework tak buat, masuk dalam kelas tidur. Baik. Dalam hipotesis awal, si Cikgu Osman ini bila tiba masa peperiksaan akhir tahun,
dia sudah boleh menjangkakan berapa orang agaknya yang akan lulus cemerlang dan berapa orang yang akan fail. Maka dia membayangkan 10 orang yang cemerlang ini insya-Allah akan lulus cemerlang juga. Manakala 10 orang yang malas belajar ini hujung jatuhnya akan merosakkan keseluruhan markah overall pelajar. Maknanya inilah pelajar yang akan fail, yang akan gagal. Okey, tengah-tengah dia mengajar, tiba-tiba masuk cikgu besar. Cikgu besar pun masuk dan tanya, Cikgu Osman? Ya, saya. Cikgu Osman mengajar bahasa Malaysia kan? Ya, saya. Cikgu Osman dalam kelas ini ada berapa orang? 30 orang, Cikgu besar. Okey. Agak-agaklah dalam 30 orang ini berapa orang yang dapat D? A, B, C, standard markah, lulus. Kalau D, tak lulus. Maka Cikgu Osman bisik kepada Cikgu besar, berdasarkan kepada pengamatan saya, berdasarkan kepada ilmu saya, tengok tuan-puan, berdasarkan kepada pengamatan saya, berdasarkan kepada ilmu saya, berdasarkan kepada observation saya, berdasarkan kepada pandangan saya, maka saya merasakan bahawa akan ada 20 orang pelajar yang akan lulus. Cuma ada 10 orang pelajar ni saya rasakan mereka akan fail. Mereka akan gagal, mereka tak akan berjaya dan sekaligus akan mencacatkan keseluruhan markah. Cikgu siapa tanya lagi? Ada tak senarai nama yang 10 orang? Ada. Okey. Kalaulah cikgu besar pun tanya lagi. Wahai Cikgu Osman, kalaulah Cikgu Osman dah tahu bahawa akan ada 10 orang pelajar cikgu ni akan fail dan dapat markah D, kenapalah Cikgu Osman tidak berusaha untuk upgrade, bagi nota, bagi orang kata tuition, extra tuition kepada pelajar ini? Maka jawapan daripada Cikgu Osman, dia kata apa? Saya dah beri belaka Cikgu besar, nota saya dah beri, homework saya dah beri, bimbingan saya dah beri, ajar saya dah beri, tuition pun saya dah beri. Tapi apakah daya mereka malas berikhtiar? Compare dengan kawan-kawan dia yang 20 orang ni rajin berikhtiar, rajin berusaha. Oh gitu ke? Ya begitu. Okay, fine. Sampailah hujungnya peperiksaan pun berlaku. Kemudian jawablah exam masing-masing, marking paper, kemudian dapat result. Dapat result betul sungguh Apa betul sungguh tu? 20 orang pelajar lulus, 10 orang ni tak lulus. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar soalan Ustaz ni, penting dengar semua ya. Boleh tak 10 orang pelajar yang malas yang tak lulus ni pergi jumpa dengan cikgu besar tadi, bahkan pergi jumpa dengan Cikgu Osman, beritahu, wahai Cikgu Osman, kalau kamu daripada awal lagi beranggapan dan tahu bahawa kami 10 orang ni tak akan lulus, itu sebab kamu boleh sembang dengan cikgu besar mengatakan kami bakal tak lulus, kenapa kamu tak ubah nasib kami supaya jadi lulus? Kamu sudah tahu bahawa kami ni tak akan lulus, kenapa kamu tak usaha supaya kami jadi lulus? Tuan-puan, pada masa itu apa agak-agaknya jawapan daripada Cikgu Osman? Confirm Cikgu Osman kata, ya, aku tahu dengan ilmu aku. Berdasarkan kepada muayasyah aku dengan kamu, berdasarkan kepada muamalah aku dengan kamu, berdasarkan kepada observation aku terhadap kamu, berdasarkan kepada apa yang telah pun aku pantau kamu selama setahun. Tapi apakah daya kamu sekarang tidak boleh salahkan kepada aku? Biarpun aku kata kamu ni akan fail dan memang nyata kamu fail sungguh hari ini, sebab masalahnya kunci ada pada kamu. Kunci apa? Hakul ikhtiar. Kunci apa tuan-puan? Hakul ikhtiar. Hak untuk berikhtiar. Hak untuk berusaha.
Aku dah kata dah, okey, baca 3 muka surat sehari, buku ni kamu tak baca. Sila buat homework, kamu tak buat. Sila datang tuition, kamu tak datang tuition. Jadi hak berikhtiar ni hak kamu. Maka kamu tak nak berikhtiar, akhir sekali kamu dapatlah habuan kamu tak lulus. Jadi biarpun aku tahu kamu tak akan lulus hujung jatuhnya, apakah aku redha? Apakah aku puas hati? Aku tak redha. Aku tak puas hati. Aku nak supaya anak murid aku semua lulus. Tapi apakan daya kamu tak nak berikhtiar. Dan hak ikhtiar itu hak kamu, bukan hak aku. Tuan-tuan dan puan-puan, walillahil mathalul a'la. Allah Azza wa Jalla lah yang terbaik dalam membuat perumpamaan. Jadi kalau tuan-puan boleh faham subjek ini, maka sekaligus boleh menjawab kepada mereka yang merintih. Abu Jahal tidak boleh merintih di akhirat kelak, wahai Allah, kamu dah tahu dah aku ni akan tak beriman, kenapa kamu tu ubah nasib aku? Allah Ta'ala kata, tak, aku memang tahu dengan ilmu aku. Sebagaimana Cikgu Osman pun tahu. Kalau setara Cikgu Osman yang bukan Allah pun tahu, boleh buat kira-kira nasib pelajar dia, padahal dia bukan Tuhan. Aku lagilah tahu. Tetapi Cikgu Osman, dia tidak akan salahkan pada diri dia, tapi tetap dia akan salahkan kepada pelajar itu. Sebab apa? Pelajar itu tak nak usaha. Maka aku pun benda yang sama. Aku salahkan kepada kamu, wahai Fir'aun, kamu tak nak berusaha untuk menjadi seorang yang beriman kepada ajaran Musa. Aku salahkan kamu, wahai Abu Jahal, kerana kamu tak nak berusaha menjadi seorang yang beriman sebagaimana Abu Bakar. Maka dalam hal ini, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, hak berikhtiar adalah hak yang diberi kepada diri masing-masing. Kerana itulah, kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, jadi Ustaz harap supaya tuan-tuan dan puan-puan jelas ya, perbincangan kita pada pagi ini dengan perumpamaan yang sedemikian rupa mudah dan simple. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di 3 tempat ayat tentang usaha itu hak manusia. Pertama, makanya jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan di mana keadilan Allah, tak. Pertama, sila rujuk surah Al-Baqarah ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalas laha ma kasabas wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Kedua, juga surah Al-Baqarah ayat 141, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalas laha ma kasabas wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang diusahakannya, dan bagimu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Terus pada surah Al-Baqarah juga ayat 286, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabas wa 'alaiha maktasabas, sehingga akhir ayat. Yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabas, ia akan mendapat pahala atas usaha baik yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabas, dan dia akan mendapat balasan azab neraka atas kejahatan yang dia lakukan. Maknanya apa dia? Maknanya Allah Subhanahu wa taala, maaf ya, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, pada ketiga-tiga ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya penentuan masuk syurga ataupun masuk neraka
pada diri seseorang itu ialah pada usaha masing-masing. Dan usaha masing-masing itu adalah kebebasan yang Allah beri kepada setiap manusia. Bukannya pada ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi, pada ilmu Allah Azza wa Jalla itu memang Allah Ta'ala mengetahui sejak azali lagi. Tuan-puan refer balik kepada perumpamaan Cikgu Osman tadi. Cikgu besar tanya, wahai Cikgu Osman, kelas ni ada 30 orang, agak-agak berapa orang tak lulus? Cikgu Osman kata 10 orang tak akan lulus. Kenapa? Malas, tak nak usaha. Tiba masa exam, dapat result, betul sungguh 10 orang tak lulus. Dengan ilmu hipotesis daripada Cikgu Osman, nyata sekali benar. Kok kalau kita boleh faham sedemikian rupa, setara manusia pun ada ilmu musbaq, ada ilmu awal yang dia boleh bayangkan, ini kan Allah Azza wa Jalla yang mencipta dan menjadikan manusia, lagi konkret ilmu Allah Azza wa Jalla. Tapi perkara yang sama, apakah 10 orang budak nakal ini dia boleh salahkan kepada Cikgu Osman? Inilah Cikgu Osman dah tahu kami akan fail, buktinya siap beritahu Cikgu besar lagi. Kenapa tak ubah takdir kami jadi lulus cemerlang? Come on man, itu hak berikhtiar hak kamu. Dalilnya 20 orang kawan kamu lain berikhtiar elok-elok je, belajar elok-elok, tuition elok-elok, buat homework elok-elok. Kamu ni beri sesuatu, hampas pun tak buat. Oleh demikian, jangan salahkan aku. Biarpun aku tahu lebih awal kamu akan fail. So, perkara yang sama tuan-tuan terjawab. Jangan salahkan Allah. Wahai Abu Jahal, kau masuk neraka. Kerana itu memang ilmu Allah yang tentunya lebih hebat daripada ilmu Cikgu Osman. Dan manakala ikhtiar kamu adalah penentu, kamu ni akan masuk syurga, masuk neraka, sebagaimana ikhtiar budak nakal 10 orang itulah yang akan menentukan dia berjaya ataupun gagal dalam exam nanti. Allahu Akbar. Maka kalau orang bertanya, wahai Ustaz, di mana keadilan Allah yang telah mengetahui sejak azali siapa biasanya masuk syurga, siapa biasanya masuk neraka, kenapa terubah takdir siapa biasanya masuk neraka kepada masuk syurga? Jangan salahkan Allah. Keadilan Allah adalah dengan ilmu Allah, keadilan Allah adalah memberikan hak dan kebebasan kepada manusia. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dengan bahasa mudahnya Ustaz nak kata begini. Tuan-tuan boleh catat besar-besar kat chat ni, apa dia? Kita buat kerja kita, Allah buat kerja Allah. Senang je. Ini sifat yang paling mudah kita nak faham. Kita buat kerja kita, Allah buat kerja Allah. Apa kerja kita? Akur. Allah kata beriman, beriman. Allah kata taat, taat. Allah kata ikut perintah Allah, ikut perintah Allah. Allah kata jauhi larangan aku, jauhi larangan Allah. Apa lagi? Allah kata kena istiqamah, istiqamah. Ini kerja kita. Apa kerja Allah? Kerja Allah ialah adilnya Allah memasuk orang yang taat kepada perintahnya ke dalam syurga, sebagaimana adilnya Allah memasukkan orang yang engkar ke dalam neraka. Itu kerja siapa dia? Itu kerja Allah. Itu kerja Allah. Jangan pula kita sibuk nak ambil kerja Allah. Aku ni kalau pun qiyamul lail, tahajud, tak tidur malam, pecah kaki kerana lama qiyam, belum tentu masuk syurga. Kok masuk neraka ni. Kita kata, bila kamu pergi jenguk qadar takdir Allah? Oh, saya tak tahu pun qadar takdir Allah. Kalau macam tu, kamu buat kerja kamu, Allah buat kerja Allah. Apa kerja kamu? Qiyamul lail lah, tahajud lah, sedekah lah, jihad lah, amal ma'ruf nahi munkar lah, tunaikan amanah lah, baca Quran lah. Apa kerja Allah? Kerja Allah dengan penuh adil. Yang kita belajar Asmaul Husna, adil Allah memasukkan mereka yang beriman ke dalam syurga, adilnya Allah memasukkan mereka yang kufur ke dalam neraka. Tak payahlah kita nak pergi selok takdir Allah Azza wa Jalla, itu bukan kerja kita. Wajib kita imani Allah Azza wa Jalla Tuhan yang bersifat adil. Kalau tuan-puan masih ingat bagaimana kita belajar dalam satu hadis kursi, Allah menyebut, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah gazet
haram aku berlaku zalim kepada hamba-hambaku, maka kamu juga wahai manusia jangan berlaku zalim. Dalam keadaan Allah ini tidak ada yang boleh menyanggah Allah, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Kok kata Allah nak berlaku zalim, maka sesuka Allah boleh buat. Artinya kalau kita bercakap, Allah boleh saja memasukkan Abu Jahal ke dalam syurga. Sebagaimana Allah boleh saja memasukkan Abu Bakar ke dalam neraka. Kalau Allah buat demikian, siapa yang boleh halang Allah? Ada tak kerajaan yang boleh halang Allah? Ada tak mana-mana pemerintah yang boleh halang Allah? Tidak ada. Sebab apa? Allah Malikul Mulk, raja segala raja, pemerintah bagi segala pemerintah, ada autoriti sepenuhnya. Boleh sahaja Allah Azza wa Jalla nak masukkan Abu Jahal ke dalam syurga dan na'udzubillah memasukkan Abu Bakar ke dalam neraka. Boleh. Dari segi boleh tak boleh? Boleh. Tetapi Allah menyebut inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Aku sendiri telah mengharamkan zalim pada aku. Biarpun aku berkuasa, tapi aku mengharamkan zalim. Zalim aku kalau aku memasukkan Abu Jahal ke dalam syurga. Dalam keadaan Abu Jahal tidak berikhtiar untuk mempositionkan diri dia masuk syurga, sebagaimana zalim aku tidak memasukkan Abu Bakar ke dalam syurga. Zalim aku masukkan Abu Bakar ke dalam neraka. Dalam keadaan Abu Bakar beriman kepada Allah, dalam keadaan berikhtiar untuk menjadi seorang yang baik. Maka apa yang berlaku? Adil Allah. Tuan-puan, ulang sekali lagi. Adil Allah. Itu yang kita belajar Asmaul Husna. Adilnya Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh. Macam Abu Bakar, macam Umar Al-Khattab, macam kita insya-Allah ke dalam syurga. Sebagaimana adilnya Allah masukkan orang jahat, orang kafir, orang tahu, orang zalim, orang tak beriman, orang yang buat jahat kepada orang ke dalam neraka. Adilnya Allah Azza wa Jalla. Nah, tu dia. Jadi, maudhu' ini hendaklah dihadam oleh kita semudah yang mungkin insya-Allah dan sebaik yang mungkin, supaya zahir dan hujungnya apa dia? Kita terasa bagaimana Allah sayang kepada kita. Allah kasih kepada kita. Maka kita juga tidak ada cara lain. Hidup mesti meletakkan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, Ustaz, apalah tujuan kita belajar Asmaul Husna pagi ini, Allah bersifat adil, tak lain dan tak bukan ialah untuk memupuk rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta, rasa syukur, rasa bertuah. Kita diberi ruang, diberi peluang untuk belajar Asmaul Husna. Kita rasa Masya Allah baiknya Allah dengan aku. Sebelum aku nak beriman dan beramal soleh, Allah dah siap-siap jalan aku ke syurga. Adilnya Allah Ta'ala ni, walaupun aku geram dengan Abu Jahal yang kufur kepada Allah, tapi Allah Ta'ala maha adil. Hujung jatuhnya ialah bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan azab yang pedih kepada mereka yang engkar dan kufur. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi Ustaz rumuskan. Apa dia? Kita tidak sama sekali boleh mengenali Allah dengan zat. Kita tak diberi peluang sama sekali untuk mengenali Allah dengan zat tubuh badan. Allah ni gemuk kurus macam ni, putih hitam macam ni, tinggi rendah macam ni. Tak. Habis tu macam mana nak kenal Allah? Dengan Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Dan pagi ini Allah Al-Adal yang maha adil. Maka keadilan Allah tidak ada tolak banding. Keadilan Allah secara mutlak. Keadilan Allah penuh dengan Rahman dan Rahimnya. Maka Masya Allah, Tabarakallah, beruntung dan bertuahlah kita pagi ini diberi ruang, diberi peluang untuk belajar Asmaul Husna, Allah yang bersifat adil. Maka mengakhiri bicara kita pada pagi ini, maka Ustaz berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan doa rezeki cukup dan berkat. Doanya berbunyi, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Wahai Allah, Tuhanku, cukupkanlah rezeki daripada apa yang Engkau kurniakan bagiku. Wa barik li fihi, dan berkatilah ia buat diriku. Wa akhluf alayya,
kulli ghaibatin li bi khair, dan engkau gantikanlah bagiku setiap yang hilang daripada diriku dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi pada itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkati hidup kita dunia dan akhirat. Kita tutup dengan membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku.
malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku,